Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Abang Recon. So, hari ni saya nak review satu kereta Mercedes C250 tahun 2016. So, macam mana kereta ni? Siapa yang boleh pakai? Apa yang disediakan? Kita akan review sebentar lagi. So, jom kita tengok guys. Kau-kau. So inilah dia guys, C250 tahun 2016. Kereta ni datang dengan 2.0 berserta horsepower setinggi 211. So hari ni kita nak buat review secara ringkas lah. Jadi saya nak minta tolong dulu sebelum kita mulakan konten kita. Saya nak minta tolong, sebab saya baru buat YouTube channel, so nak minta tolong korang subscribe dulu, like dan share video kita. Dan kalau ada sesiapa nak berurusan, link kita sudah sediakan dekat description ni. Korang boleh pergi ke profile saya, tekan dekat bahagian about. Dekat situ kita ada sediakan segala link lah, termasuk kita punya social media yang lain. So kita tak nak buang masa, kita terus review kereta yang ada di sebelah ini, C250. Let's go guys. Okay guys, so inilah dia C250 tahun 2016 yang saya katakan tadi. Kita tengok daripada segi eksterior secara kita pusing dulu kereta ni. Okay, saya boleh katakan kereta ni nampak klasik dan juga ada sedikit bahagian yang boleh saya katakan nampak sporty lah. Okay, jadi kita tengok dengan lebih dekat mana-mana bahagian yang kita boleh borak, kita borak guys. Okay, ada yang bandingkan C250 dan CLA. CLA punya kelas saya boleh katakan lebih sporty lah berbanding C250 ni. Tapi kalau kita pakai C250 ni C-Class lah saya boleh katakan kita touch up sikit je, kita tukar dia punya front grille ni. Yang ni biasa orang buat. Okey, front grille ni biasa orang akan buat dengan kita lah. Orang akan tukar dia punya bahagian depan tu supaya nampak lebih cantik dan lebih garang. So inilah dia rupa luaran C250. So jom kita tengok bahagian lampu dia ni. Ini kita tengok lebih close up Okey, lampu dia ni kalau saya buka lampu signal, dia akan buka dekat bahagian atas lah. Dan bahagian bawah ni lampu LED dia menggunakan LED. So kalau kita tengok memang agak garang lah, design yang agak agresif lah daripada Mercedes kan. Okay, so daripada segi front grille pula guys, kita tengok front grille dia ni masih lagi mengekalkan identiti lah untuk C-Class punya design. Yang ini pun ada juga peminat dia daripada peminat-peminat Mercedes yang klasik kan. So inilah dia rupa bahagian depan C250 ni. So apa pendapat korang bahagian depan ni? Cuba korang komen. Okay, macam mana, cantik ke tak cantik? Boleh komen ramai-ramai kat bawah. So jom kita tengok bahagian tepi pula. Okay, so kita tengok bahagian tepi dia pula. Saya lupa nak cakap, kereta ni C250 AMG line Jadi kereta ni banyak aksesorisnya datang daripada AMG lah. So kereta ni 4 pintu, 5 seater lah, 4 doors, sesuai untuk 5 seater guys. So kereta ni sesuai juga dipakai oleh family person lah. Kalau ada anak-anak pun boleh naik. So inilah dia bahagian tepi. C-Class ni dia punya bahagian pintu tu lebih luas. Dia punya tu tak terlalu lekuk kan. Kalau macam CLA tu sempit sikit nak masuk, mungkin akan terhantuk. Tapi untuk C-Class dia lebih luas guys. Ok, sekarang ni kita tengok dia punya rim pula. Ok, kalau rim dia macam ni kita panggil sebagai rim AMG yang premium ataupun full spec lah. Kalau standard yang biasa, yang tak full spec ataupun yang bukan spec premium, dia tak datang dengan rim yang macam ni guys. So sekarang ni dekat bahagian belakang dia pula. Belakang dia ni tengoklah lampu dia kan. Lampu ni yang garang ni. Ni orang panggil E-Class pun pakai macam ni. Tapi yang ni pun nampak garang juga. Okay, sesuai lah dengan design C250. Ada yang panggil rama-rama butterfly punya lampu kan. Tapi apa pendapat korang? Cuba korang komen berkenaan dia punya lampu ni guys. Cun ke tak cun? Tapi bagi saya seksi dah ni. Ini quite garang lah. Okay, so kita tengok dekat bahagian belakang dia ni. Dia datang dengan diffuser So diffuser dia boleh nampak garang juga. Tapi biasanya ada juga orang yang minta kita ubahkan dia punya diffuser, ataupun diorang akan tambah spoiler lah dekat atas. So benda macam tu kita akan bantu juga. Kalau ada siapa berminat nak buat macam tu, just inform je pada kita. So kita akan buatkan untuk customer. Okay, so kita tengok bahagian bawah dia ni. Dia datang dengan 2 exhaust lah. Okay, yang dua-dua ni bukan dummy. Ini memang exhaust function So inilah dia bahagian luaran C250. So jom kita tengok bahagian dalam dia pula guys. Ni saya lupa nak tunjuk dia punya side mirror datang dengan orang kata signal sekali. Okay, dan juga dia ada blind spot assist lah. So inilah dia punya side mirror guys. Okay guys, sekarang ni kita dah masuk dalam kereta C250 2016 ni. So kita tengok lah macam mana interior dia. Kalau kita perasan kat sini, dia akan datang dengan power seat power seat, memory seat pun ada, belah sana pun ada. Speaker dia guna speaker biasa lah. Tapi kalau yang datang dengan full spec, dia akan datang dengan Burmester. Tapi saya boleh katakan kereta ni pun quite premium spec lah. Dia bukanlah full spec tapi dia high spec So ini dia punya tempat control macam biasa lah. Okay, untuk tingkap.
So dekat sini dia datang juga dengan parking assist ada, lane assist ada. So ini tempat lampu dia dekat bawah ni. So ini dekat dia punya bahagian pemandu dia. So kunci still pakai macam ni dia bukan pakai push start button. Tapi tak silap saya kita boleh build in. Kita boleh build in untuk dia punya push start button tu. So ini dia punya steering lah. Yang ini steering AMG. Cara kita nak tahu dia steering AMG bila dia punya bawah ni flat So bila bawah ni flat, ni adalah steering AMG lah kita panggil. Inilah dia punya button-button yang korang boleh pakaikan dekat sini. Okay, untuk kuat apaikan volume, angkat call. Datang sekali dengan pedal shift Pedal shift pun ada, gear kat sebelah kanan. So siapa yang tak pernah pakai Mercedes, disarankan untuk datang test drive dulu supaya orang kata dapat dulu experience untuk pakai keselesaan. Biasa gear kita letak kat tengah ni, tapi yang ni kita pakai dekat sini. Pedal shift pun ada, yang ni untuk dia punya signal. Juga dia datang dengan dia punya cruise control yang ada dekat bahagian bawah ni. Okey, so kita tengok ini dia punya meter dan dekat situ ada tulis mileage dia sekali 33,987. Yang saya boleh katakan dengan mileage rendah ini agak berbaloi untuk tuan-tuan dan puan-puan belilah sebuah kereta Recon dengan mileage yang rendah. So dekat bahagian tengah ni pula dia datang dengan infotainment system. Dia tak boleh touchscreen Yang ini dia pakai dekat tengah ni. Dia panggil touchpad ataupun saya panggil touchpad lah, senang touchpad dia juga boleh buat macam ni. Boleh control macam ni. So ada beberapa button dekat sini. Dynamic control pun ada. Kalau nak tengok kat sini dynamic control dia akan dekat belah depan sini. So dia ada 5 mode: Eco, Sport, Comfort, Sport Plus dan juga Individual. Tapi dia akan keluar dekat sini jugalah. Kalau boleh pilih dekat sini. So ini dia punya infotainment system. Dan masalah yang biasanya customer hadap dekat sini adalah radio lah. Sebab ni Japan spec. So bila radio dia sampai 90 saja. Nampak tu 89. So dia tak lebih. Macam radio kat Malaysia kan adalah 100 lebih kan. So ini adalah problem yang biasa Mercedes user akan hadap kalau beli Japan spec. So cadangan dia adalah kita akan tukar, kita akan beli yang panjang sikit. So orang kata bolehlah dengar radio kat dalam Malaysia ni kan. So ini bahagian tengah dia aircon dan ni button-button aircon dan sebagainya lah. Korang boleh set up dekat sini. Ni pun ada jam pun disediakan. So macam mana keselesaan dekat saya duduk dekat sini, saya boleh katakan lah, comfort. Sebab standard Mercedes ni saya boleh katakan untuk pembawaan dia, bila kita bawa kereta ni boleh katakan comfort. Kat sini dia pakai orang kata sini hard sikit lah, keras, tapi sini soft touch lah. Bahagian atas ni pun yang ni soft touch lah guys. So guys, kita tengok bahagian storage dia pula. Kalau kita buka ni, kita rasa Mercedes memang sedap lah. Kita rasa macam satu kereta yang premium dan mahal kan. Yang ni disediakan storage tengah ni dengan 2 slot USB. Dan kalau satu lagi tempat charge, kita ada 12 volt. Jadi 12 volt. Cocok macam biasa lah. Dan dia ada 2 cup holder kat sini. So satu lagi storage dekat bahagian sini. Boleh simpan lah, agak besar juga besar juga. Macam sekarang ni saya boleh katakan ruang ni ruang kereta dan kepala saya agak jauh guys. So dia tak terhantuk lah. So boleh katakan agak luas dan tak mengganggu experience untuk kita memandu. So jom kita masuk bahagian belakang dia pula guys. Saya lupa nak inform tadi, seat dia menggunakan fully leather. Seat dia fully leather lah, sampai ke belakang pun fully leather. Alright, so keluasan dekat belakang ni sama juga macam saya katakan tadi, agak luas. Untuk C-Class memang dia luas. Kalau CLA agak sempit. So ini ruang kaki saya. Dan kecondongan orang panggil kecondongan saya duduk kat kereta ni pun boleh tahan, tak sempit sangat lah. Ruang kepala saya, saya tunjuk sekejap. Agak gelap sikit, tapi ini ruang kepala saya dengan atas tak bersentuhan lah. Walaupun agak dekat, tapi selesa. Saya boleh katakan untuk keselesaan C250 ni lebih preferable lah. So inilah guys seat belakang dia. C250 datang dengan 2 aircon So kalau kita nak tutup aircon, just pusing ke kiri. Dan kalau kita nak on, boleh je tolak ke kanan macam saya buatkan tadi tu kan. Ini tutup, ini buka dia tak boleh pusing adjust kuat ataupun perlahan, sebab adjust cuma berada di depan sahaja. So untuk bahagian terakhir, jom kita tengok dia punya ruang belakang pula. So boot belakang dia ni kalau kita buka, dia datang dengan power boot guys. So kita boleh tekan. So ruang belakang dia memang luas. Saya tak dapat cahaya yang cantik untuk tunjukkan ruang belakang dia ni. Saya boleh katakan kalau saya masuk tangan saya menjulur ke dalam, ataupun kalau kepala saya sampai ke hujung sana, saya boleh katakan separuh ataupun tinggal suku je saya punya, tinggal kaki nak masuk full ke dalam So memang agak luas. So kalau nak balik kampung ke, nak pakai untuk kegunaan yang ramai, nak simpan barang banyak kat belakang ni pun tak ada masalah guys. So
apa pendapat korang berkenaan kereta ni? Boleh dropkan di ruangan komen. Okay guys, so berapa harga kereta ni? Harga kereta ni dalam 205,000. Okay, 205. Bulanan ni boleh dapat dalam 2,100 ke 2,300 bergantung pada interest rate dan down payment tuan-tuan dan perempuan. Dan untuk kereta recon macam ni, down payment at least 10%. So saya boleh katakan down payment sebanyak 20,000 boleh diletakkan untuk kereta ni untuk submit loan, dan boleh loan selama 7 ataupun 9 tahun dengan bulanan macam saya katakan tadi 2,100 ke 2,400 lah. Kita tengok berapa interest rate yang boleh dapat dan gaji yang sesuai untuk pakai kereta ni. Untuk try loan berapa yang dah boleh apply, dalam 6,000 ke atas dah boleh try apply. Sama ada nak pakai company ataupun nak pakai individual, nak pakai payslip pun boleh. Korang cuma tekan je link yang kita sediakan kat description. Boleh terus WhatsApp direct dengan saya. Kalau nak datang ke showroom kita di United Bible di Damansara pun tak ada masalah. So itulah dia, korang boleh dropkan apa pendapat korang tentang C250 ni. Dan kalau korang rasa video saya membantu, nak tengok banyak lagi kereta yang ada di showroom kita, bolehlah bagi kata-kata semangat sikit kat ruangan komen. Dan kalau ada apa-apa yang saya boleh improve, boleh kemukakan dekat ruangan komen guys. So itu saja kita punya video pada hari ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Dan korang boleh tengok lagi video-video YouTube short yang saya pernah sediakan, boleh tengok dekat kita punya profile. So itulah dia guys. Kau